إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت
حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ. Belajar menyertakan maksud dan kena belajar menyebutkan satu zikir itu dengan menyertakan hati bersama maksud, bayangan maksud, kefahaman. Bila kita sebut Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, maka kita membebaskan diri kita daripada pertama memuji diri sendiri, mengangkat diri sendiri, kerana segala kebaikan yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang hebat, sesuatu yang memberikan kelebihan, semua itu adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurniaan Allah semata-mata. Kurniaan Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk menguji sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-puan sekalian, bila sebut Alhamdulillah, pertamanya kita menyucikan diri kita daripada memuji diri sendiri. Kemudian kita menyucikan diri daripada memuji dan memuja manusia lain, melainkan disertakan dengan pujian itu kepada Allah.
Allahu Akbar. Contoh bila kita memuji anak kita rajin. Alhamdulillah rajinnya anak Umi. Cubalah tuan-puan sekalian, kita menyertakan pujian manusia itu dengan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Itu dia antara kaedah untuk menyelamatkan diri kita dan kaedah menyelamatkan orang yang kita puji itu daripada terkena penyakit ain dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, dengan perbuatan tersebut juga kita sebenarnya sedang melatih diri kita, hati kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bacaan doa iftitah kita sebut apa? Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kita sebut walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah katsira sebanyak-banyaknya. Jadi alhamdulillah kita dah mulakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung asyrafil anbiya'i wal mursalin, kan junjungan agung yang mulia, yang jadi utusan, masya-Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas ahli keluarga baginda dan sekaliannya. Ustaz ada minta bacaan doa kan? Yang tu Ustaz kena bagi, saya lupa kalau tak. Ustaz bagi yang Ustaz lah. Sekejap je. Masya-Allah. Okey sahabat-sahabat, terima kasih semua yang hadir sama. Mohon maaf dengan program pagi semalam. Okey, insya-Allah Riyadhus Salihin semalam. Hari ini kita akan sambung program dalam grup info kuliah. Okey. Masya-Allah muslimin-muslimat yang menganjur ataupun penaja, memang ini adalah program percuma anjuran kita, tetapi ada hamba-hamba Allah yang ingin menyumbang jadi penganjur kepada majlis ilmu ini. Pagi ini program ini ditaja oleh Puan Hafizah daripada Johor Bahru. Puan Hafizah mohon untuk kita mendoakan agar Puan Hafizah dan suami memperoleh zuriat yang soleh dan solehah, serta mendoakan agar mereka sekeluarga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik dan gangguan sihir. Manakala Puan Siti Solehah Muhammad Nur pula mohon agar Ustazah doakan kesihatan Puan Siti Solehah sekeluarga. InsyaAllah kita doakan ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kurniakanlah buat hamba-Mu yang bernama Hafizah dan suaminya, Ya Allah. Kurniakanlah bagi mereka zuriat keturunan daripada rahimnya, Ya Allah. Zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Atau datangkanlah kepada mereka, kurniakanlah kepada mereka zuriat anak-anak yang soleh dan solehah, Ya Allah, daripada mana-mana sumber yang Engkau berkahi, Ya Allah. Ya Allah, begitu juga, Ya Allah, di kalangan kami ada ramai hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang, Ya Allah, yang sedang berusaha, Ya Allah, yang sedang berdoa, yang sedang mengimpikan anak-anak, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka, Ya Allah. Dalam tempoh belum dikurniakan zuriat, Ya Allah, di dunia, maka berikanlah mereka kesabaran, keredaan. Temukanlah mereka dengan penawar, dengan rawatan, dengan kaedah-kaedah yang benar, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk tidak dikurniakan anak zuriat keturunan di dunia, maka gantikanlah, Ya Allah, dengan rizki yang lain melimpah ruah yang barakah, Ya Allah. Ya Allah, dan kurniakanlah zuriat keturunan yang saleh-salehah, penyejuk mata, penyejuk hati, Ya Allah. Di syurga-Mu kelak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini adalah satu ujian yang berat, Ya Allah. Ujian yang menguji redha, ujian yang menguji sabar, Ya Allah. Dan memberikanlah kepada wanita-wanita yang sedang diuji menanti zuriat daripada rahim sendiri, sebagaimana sabarnya ibunda Sayyidatina Aisyah yang juga tidak dikurniakan zuriat di dunia, Ya Allah.
Berikanlah kekuatan dan ketenangan ya Allah, dan rasa bahagia dan rasa syukur ya Allah dengan segala kurniaan nikmat-Mu yang lain ya Allah. Lindungilah daripada segala perkara yang tidak baik. Lindungilah daripada sihir ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lindungilah kami, keluarga kami. Ya Allah, daripada gangguan, kezaliman, kejahatan, jin, iblis, syaitan, manusia dan juga sihir ya Allah yang kami lihat ataupun tidak lihat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Kurniakanlah kepada kami doa yang makbul. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami sekeping hati yang merasa sedar akan diri kami, kekurangan kami, sedar akan bahawasanya kami ini melakukan kesilapan dan kami sentiasa memperbaiki kesilapan dan kekurangan, dan kami mudah untuk memberi kemaafan kepada manusia lain ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan apa jua penyakit ya Allah. Ya Allah, buat Puan Siti Solehah Muhammad Nur, ya Allah, kurniakanlah kesihatan buat Puan Siti Solehah dan keluarganya. Lindungilah daripada segala mara bahaya. Dan doa ini juga untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya segala kurniaan adalah daripada-Mu ya Allah. Segala ujian juga daripada-Mu dengan izin-Mu juga ya Allah. Maka berikanlah kami kekuatan untuk move on ya Allah. Kekuatan untuk kami segera pulih, segera bangkit, segera bangun, segera memulakan langkah-langkah yang baru ya Allah. Segera meninggalkan perkara-perkara yang pahit, asbab kecuaian dan kesilapan kami sendiri, asbab kesilapan dan kecuaian orang lain ya Allah. Apa jua asbab ya Allah, sama daripada diri kami ataupun orang lain ya Allah. Beri kami keteguhan hati, beri kami kekuatan ya Allah untuk kami bergerak, untuk kami terus melangkah dengan langkah-langkah yang baik ya Allah. Langkah-langkah yang lebih baik dan yang Engkau redha ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terima kasih semua. Saya tadi sempat baca ada satu kitab Tasawuf Satu Pengenalan Asas. Tasawuf Satu Pengenalan Asas juga daripada Dr. Syamsul Muhammad Noor. Buku yang sama berkenaan dengan kematian yang saya baca baru ni. InsyaAllah saya minta tim hubungi galeri ilmu. Saya memang nak jual buku ni, Tasawuf Satu Pengenalan Asas oleh Dr. Syamsul Muhammad Noor. Bagi saya ia satu buku yang sangat bagus, sangat ringan dan mudah difahami. Baiklah, sekarang kan kita sedang masih lagi dalam topik sabar tuan-puan sekalian. Jadi saya mohon tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus bersabarlah untuk habiskan topik ni, walaupun rasa macam panjangnya ustazah nak habiskan topik sabar. Dalam kitab ini dituliskan tingkatan sabar. Sabar ini ada beberapa tingkatan. Para ulama telah mengatakan bahawa sabar itu ada 3 maqam ataupun ada 3 tingkatan. Kita boleh buat catatan ya tuan-puan sekalian. Ada 3 maqam, ada 3 tingkatan sabar. Sabar yang pertama, mereka yang menanggung sabar atas segala perintah, larangan dan ujian Allah. Itu maqam yang pertama. Subhanallah, dia sabar dalam makam yang pertama ataupun kita sebut makam paling basic bagi orang-orang yang sabar. Ini makam basic orang yang sabar. Makam yang pertama iaitu mereka yang menanggung sabar di atas segala perintah, di atas segala larangan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kita tahu tuan-puan sekalian, untuk mentaati dan menunaikan perintah Allah memang perlu sabar. Kena sabar dalam solat, kena sabar dalam sedekah, kena sabar dalam memberi pertolongan. Kadang-kadang tidak dihargai, kadang-kadang diminta lebih. Kan, kena sabar ketika kita sedang berpuasa. Sebab semua perintah Allah juga dalam kita melakukan dengan ujian. Subhanallah. Kemudian sabar yang kedua, bagi makam yang pertama, sabar meninggalkan larangan Allah. Kerana biasanya apa yang Allah larang itu apa yang nafsu suka. Apa yang Allah larang itu sentiasa datang memanggil-manggil, memujuk-mujuk kita. Yang fitrah manusia pun suka, bukan nafsu saja. Subhanallah, kan Allah larang kita membuang masa dan sebagainya. Masya Allah.
Tuan-puan sekalian, pagi ni saya baca ada satu tazkirah daripada Ustazah Wan Nur Hidayah. Sempat tadi tu kan baca dan saya pun rasa tersentap. Saya rasa macam alhamdulillah, sebenarnya bagus kalau bila kita dapat tazkirah-tazkirah ni, kita dapat peringatan, kita Allah izinkan kita baca tulisan-tulisan yang bagus ni. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, ia satu perkara yang sangat baik untuk kita. Masya Allah, subhanallah. Saya baca tazkirah tentang ada seorang ibu ni, dia nak berhenti kerja. Dia nak berhenti kerja. Seorang wanita dia nak berhenti kerja. Lepas tu dia bagi tahu kepada Ustazah Wan Nur Hidayah. Ustazah Wan Nur Hidayah yang saya live dah 2 minggu lepas. Kan boleh follow FB beliau ya. Masya Allah. Sebab Ustazah Wan Nur Hidayah selalu share penulisan-penulisan yang baik yang menyedarkan diri kita, menyedarkan hati kita. Sebenarnya dah cerita ada seorang wanita dia nak berhenti kerja. Kemudian bila ditanya kenapa nak berhenti kerja, dia jawab kerana dia merasakan dia telah banyak mengabaikan anak-anak. Dia telah banyak mengabaikan anak-anak. Dia kata dia sayang kerja dia, dia cintakan kerja dia. Dan dia maksudnya dia tidak ada masalah dengan kerja yang dia lakukan. Ada pendapatan yang baik. Tetapi kerana dia merasakan dia telah mengabaikan anak dia. Lepas tu bila ditanya mengabaikan maksudnya macam mana? Kan? Sebab adakah tahap yang sampai kena berhenti kerja? Sebab ada orang dia overthinking. Sebenarnya tak abaikan anak pun. Kan dia overthinking. Mungkin dia buat perbandingan dengan orang lain dan sebagainya. Jadi yang dia sebutkan adalah kerana dia rasa terkilan sebab dia tak dapat nak mengajar anak-anaknya Al-Quran. Dia tak sempat, dia yelah balik petang dah penat. Jadi lepas maghrib tu macam tu lah tuan-puan sekalian ya, kita faham situasi wanita yang bekerja. Masya Allah, dia kata sebab dia rasa bersalah apabila tidak mengajarkan sendiri anak-anak Al-Quran. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ilmu yang paling mahal di dunia adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran paling mahal. Dan kerugian yang paling rugi, melebihi rugi 1 juta ke, rugi 2 juta ke, rugi saham ke, bisnes bankrupt ke, rugi apa pun lah. Kalau kita sebut masa yang rugi ke, duit yang rugi ke, kesempatan yang rugi, dan sebanyak-banyak kerugian adalah kerugian masa kita dengan Al-Quran. Dan itulah penyesalan antara penyesalan yang paling disesali oleh manusia. Start daripada dalam kubur sampai di mahsyar kelak. Dan antara kerugian besar ibu ayah adalah apabila dia tidak menggunakan kesempatan bila Allah dah kurniakan dia anak. Orang lain tak ada anak, kita ada anak. Allah kurniakan kepada kita anak, dan anak itu tidak menjadi anak murid kita untuk Al-Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik pada kamu, yang paling baik di antara kamu, yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi sebut khairukum, yang paling baik, yang paling sempurna imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Saya lalu terfikir, ini wanita yang bekerja nak berhenti dengan niat supaya dia boleh mengajar sendiri anaknya. Dia kata dengan duit yang dia ada, memang dia upah guru, dia hantar anak-anak dia belajar Al-Quran dengan guru-guru yang lain. Dan dia kata bukan anaknya tak pandai, anak dia pandai Al-Quran, dah boleh baca. Kan, sebab dia dah hantar dengan guru-guru yang baik dengan duit yang ada. Tetapi dia mula rasa penyesalan. Ruginya Allah dah kurniakan anak ini sebagai satu jambatan laluan, kan, satu sambungan untuk akhirat. Tetapi dia tidak memanfaatkan peluang anak ini sebagai, subhanallah, sebagai ladang pahala yang paling utama melalui Al-Quran. Jadi saya sebenarnya nak lontarkan kepada anda semua, kepada saya juga,
Kita yang dah berada di rumah hampir 2 tahun, adakah kita mengambil peluang mengajar sendiri anak-anak Al-Quran? Mungkin ada yang berkata, Ustazah, saya bukan ustazah, saya tak pandai sangat Al-Quran, saya pun mengangkat-angkat takkan nak ajar. Saya tanya balik soalan, adakah benar kita tidak mampu untuk mengajarkan anak Al-Quran walaupun muqaddam, walaupun mengenal huruf alibata, ataupun hakikat sebenarnya kita malas dan kita menyerahkan pendidikan Al-Quran itu kepada pihak lain, kepada ustaz, ustazah dan sebagainya. Adakah kita tidak mampu untuk mengajarkan Iqra' 1, Iqra' 2 untuk mengenal perkataan-perkataan sambungan? Kalaulah kita usaha, walaupun kita merangkak-rangkak pun, walaupun kita sendiri tak pandai sangat, biarlah awal mengenal huruf Al-Quran. Awal kan kita boleh mungkin muqaddam 1, muqaddam Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 kita boleh lagi. Bila sampai tahap yang lebih tinggi yang kita rasa tak mampu, barulah kita serahkan kepada guru-guru. Dan alangkah bagus kalau kita buat serentak. Kan anak-anak kita belajar juga dengan guru Al-Quran dia. Tetapi bila waktu maghrib, lepas maghrib je, kita pun terus ada waktu dengan Al-Quran. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, memang ini kerugian yang sangat besar. Bagi orang-orang yang dengar, Ustazah umur saya dah 50, 60, anak-anak semua dah besar. Memang dulu saya tak ngajar anak. Macam mana Ustazah? Sekarang ambil peluang kalau ada cucu. Subhanallah, ajar cucu tu. Kalau sekali-sekali cucu tu balik kampung, buat video call dengan cucu. Suruh anak kita kata lepas maghrib, bagi mak masa dalam 15 minit, mak nak dengar dia orang baca Quran, mak nak tegur. Walaupun sekarang ni kan PDPR boleh online, cucu dengan nenek pun boleh online. Saya sebenarnya teringat tentang bagaimana pendidikan ibu ayah saya kepada kami 10 orang adik-beradik. Ibu ayah bukan tidak mampu untuk menghantarkan kami kepada guru-guru. Mak saya sebagai seorang guru mengajar fizik, sekolah sains. Pencen ketika umur 53, ambil pencen awal. Ayah saya pula seorang yang berniaga. Perniagaan yang baik, perniagaan yang maju, perniagaan yang barakah insya-Allah. Subhanallah. Kemudian tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya nak cerita kalau ibu ayah masa kecil wajib lepas maghrib memang semuanya belajar Al-Quran, mengaji daripada maghrib sampai isyak. Subhanallah. 10 orang anak daripada kecil sampai besar memang kami diajar sendiri. Padahal saya tengok mak penat sebab dengan baby kan beranak, kan bersalin, kan dengan urusan tu urusan ni, ayah pun sangat sibuk. Tetapi bila sampai waktu maghrib, memang mereka akan mengajar kami. Dengan garang ke, dengan tegas ke, dengan kasih sayang, dengan lembut, campurlah semua. Subhanallah, bukan mudah nak ngajar anak-anak sendiri. Dan waktu yang sama ada juga orang lain hantar juga anak-anak mereka untuk belajar. Masya Allah, sampai khatam. Setiap anak memang khatam dengan mak ayah. Kalau nak katakan mak saya bukanlah background pengajian Islam, mak saya fizik. Ayah saya juga bukanlah core dalam bidang, maksudnya dia lebih ada berniaga tapi belajar agama. Bukannya dua-dua background ustaz, ustazah. Bukan tuan-puan sekalian. Tapi kerana keinginan, Masya Allah. Bahkan mak saya pernah kata, mak akan rasa bersalah jika anak tu tak pandai Al-Quran dengan hasil usaha mak ayah sendiri. Hasil usaha mereka sendiri. Jadi saya masih ingat memang kadang kalau hujung minggu kan tak ada kelas, tak ada sekolah, mak pun tak bekerja pergi sekolah, anak-anak pun tak bekerja. Lepas subuh belajar Al-Quran juga. Dan semua anak khatam dengan ibu dan ayah. Semua anak khatam dengan ibu ayah. Daripada awal sampai akhir. Tak khatam dengan guru ke dengan ustaz ustazah. Khatam dengan ibu dan ayah. Kerana di situ sebenarnya ia adalah satu checklist yang jelas kepada ibu ayah. Perlu anak-anak itu khatam dengan ibu ayah sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya teringat tadi saya baca kisah yang Ustazah Wan Nur Hidayah cerita bagaimana seorang wanita nak berhenti kerja kerana rasa terkilan selama ini dia tidak mengajarkan sendiri anak-anak dia Al-Quran. Selama ni dengan duit yang ada, upah sahaja.
Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka belum terlambat. Belum terlambat untuk kita. Alhamdulillah Allah kurniakan dan Allah bagi kita peluang untuk dengar, untuk hadir. Jadi saya sendiri sebenarnya bila baca tulisan Ustazah Wano Hidayah, saya terpukul. Saya rasa macam ya Allah, syukurnya dapat teguran ni. Lalu saya mula balik. Saya nak mula balik tuan-puan sekalian. Saya sendiri nak anak-anak ini khatam Al-Quran dengan kami, dengan ibu ayah. Kalau kita mula lepas maghrib baca 3 muka surat, 4 muka surat seorang. Baca. Dan akhirnya anak itu khatam dengan kita. Kepuasan tu sangat jauh berbeza. Dengan anak kita khatam dengan guru-guru dia. Lepas tu kita buat majlis khatam Al-Quran. Dan kalau khatam dengan kita, dia baca, kita pun tengok. Mana yang dia salah, kita tegur sikit. Walaupun kita bukan hebat, kita bukan bagus sangat. Tapi kita tegurlah sikit-sikit. Dan akhirnya, dengan mata yang kita tengok, dengan telinga yang kita dengar, anak itu sampailah habis 30 juzuk. Itulah satu kebahagiaan, kepuasan sebenar seorang ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya besok di hadapan Allah, kita ada hujah, kita boleh jawab. Dan antara tanggungjawab utama ibu ayah adalah memberi pendidikan langsung kepada anak. Sebelum kita jadikan guru-guru pendidik anak-anak, kita sendiri akan ditanya oleh Allah. Dipertanggungjawabkan kan sejauh mana kita memberi pendidikan kepada anak-anak. Dan percayalah, bonding antara ibu dan anak, ayah dengan anak melalui Al-Quran adalah the best bonding. Bonding yang terbaik. Walaupun Ustazah, kalau saya ngajar Quran saya jadi garang. Ustazah, kalau saya ngajar Quran saya marah-marah anak. Saya tak boleh nak sabarlah. Ngajar anak orang lain boleh, tapi ngajar anak sendiri saya rasa macam ya Allah susahnya Ustazah nak sabar. Geramlah, tak tahu kenapa. Tuan-puan sekalian, jangan disebabkan kita ada marah, kita ada cubit, kita ada pukul, kita berhenti ngajar Al-Quran. Kerana apa ya? Kenapa benda tu berlaku? Kerana syaitan memang tak mahu. Syaitan memang tercabar. Syaitan memang sangat tak boleh bila melihat ibu dan ayah sedang mengajarkan anaknya Al-Quran. Sebab itu adalah satu kunci syurga. Itu adalah satu jalan ke syurga. Yang mana sebuah keluarga sama-sama berusaha kan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Anak sedang belajar, ibu sedang mengajar Al-Quran. Kerana mereka ini tergolong dalam hadis Nabi tadi tu. Hadis sahih tuan-tuan sekalian. Nabi sebut apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kan di kalangan yang paling baik Nabi kata, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu. Ada orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga ya. Yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi biarlah dalam rumah tangga kita ada golongan yang paling baik akhlak ni, paling baik iman. Kita yang ngajar Quran dan anak kita yang belajar Al-Quran. Dan jika ada suami yang pandai, isteri mengajar. Isteri belajar. Kalau isteri lagi pandai daripada suami, maka suami baca, isteri tegur. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Indahnya keluarga yang begini. Dalam tempoh 24 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam, kan? Perjalanan 2 jam, dah berapa jam situ? Dah 18 jam. Makan minum berapa jam? Tuan-puan sekalian, takkan tak boleh 1 jam saja antara maghrib kepada isyak kita isytiharkan secara rasmi, kan? Tidak dibenarkan buat apa-apa antara maghrib dengan isyak, melainkan itu waktunya yang berkualiti kita dengan Al-Quran. Dengar seorang-seorang, dah habis anak, suami dengar isteri baca, isteri dengar pula suami baca, namanya tadarus. Tuan-puan sekalian, alangkah indahnya. Dan insya-Allah kalau kita buat begitu, segala ujian, segala masalah yang datangnya daripada sikap ahli keluarga akan berubah sedikit demi sedikit. Kan yang kita kata anak-anak bermasalah dengan pelajaran, anak-anak degil, anak-anak tak mendengar kata, anak kurang adab, subhanallah, semua itu akan dibetulkan oleh Allah melalui hikmah Al-Quran. Masya-Allah. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, syaitan memang tak suka dihilangkan sabar kita. Dia bisik dan dia hemburkan api kemarahan. Kita jadi mudah marah. Kita jadi geram dekat budak ni kan. Ya Allah, ajar dah 10 kali tak faham-faham lagi. Kenapalah tak nak beza lagi ha dengan kha dengan jim. Ni kenapa tak boleh baca kan? Kita dah ulang dah semalam. Memang tuan-puan sekalian, mengajar Al-Quran jauh lebih mencabar daripada mengajar ABC.
lagi mencabar daripada mengajar mengira dan sebagainya. Sebab apa? Al-Quran ada ilmu yang paling mahal. Kita sedang mengajarkan mukjizat. Kita sedang mengajarkan satu ilmu yang mana menjadi perisai daripada azab kubur. Kan Nabi sebut hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Apa dia? Surah Al-Mulk, Al-Quran. Kemudian Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak dia akan datang kepada kamu. Syafi'an di ashabi. Sebagai pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran, kepada pembaca, kepada yang mengajar, kepada yang belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, syaitan memang tak suka. Dia memang akan bisik hasud. Dia tak boleh ganggu kita, dia ganggu anak. Sampai anak tu main-main baca Al-Quran dengan kita. Dia tak serius, dia tak bagi tumpuan bila belajar Al-Quran dengan kita. Kita pun apa lagi? Pegang hanger lah, pegang rotan lah. Tetapi kita tak boleh berhenti. Teruskan tuan-puan sekalian. Terus. Bukan terus pukul, terus rotan ya. Terus dengan niat. Bila dah rasa bersalah, ya Allah berikanlah aku kesabaran, ya Allah, ya sabur, Allah ya sabur, beri aku kesabaran nak ngajak anak. Ya Allah, aku janji takkan marah lagi. Okey, malam ni jangan marah lagi. Tak nak marah, nak sabar je sampai akhir. Lepas tu ada jugalah marah terlebih sampai budak tu nangis contoh. Jangan berhenti. Sebab syaitan tujuannya nak suruh kita berhenti. Doa lagi, niat lagi, insya-Allah. Mungkin kali ke-10 kita ngajar. Mungkin kali ke-20 kita ngajar. Kita dah mula tenang. Anak pun dah mula tenang. Masa tu kita nampak anak dah mula fokus. Kita jangan berhenti ketika berjuang. Jangan berhenti. Subhanallah. Sebab setiap usaha kita, lepas dah kita cuba, kita istiqamah juga. Walaupun kita nyesal, kita sedih, kita ni anak kita nampak sakit, kita pun cakap, bang saya tak nak dah ajar anak. Bukan sebab saya tak nak, tapi saya kesian pada budak. Kasihan budak tu kena marah dengan saya kan bang. Gini-gini. Tuan pasal itu kalau bagi saya lah tipu daya syaitan. Dia nak kita berhenti dengan alasan sebegitu. Tapi sebenarnya kita kena usaha sampai kita sabar. Kita kena cuba juga sampai kita boleh diri kita. Sampai kita boleh wujudkan bonding yang baik dengan anak-anak. Bonding yang baik sehingga kita dah tak marah-marah teruk lagi. Anak pun dah mula tenang. Begini. Kalau kita berhenti tengah kita dalam keadaan begitu, penyesalan itu akan sentiasa datang. Okey ya tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Amin. Kuatkan hati ya. Kena istiqamah. Kena mula tuan-puan sekalian. Kalau tak malam ni kan kita kata okey bang, malam ni kita mula bang. Ya, kita dengar ustazah ingatkan, saya pun dapat peringatan daripada orang lain, saya cuma sampaikan. Jadi malam ni kita mula kan, insya-Allah kita bagi tahu start malam ni maghrib dengan isyak dengan Umi Abi dan sebagainya. Insya-Allah mohon doa dengan Allah sebelum mula Al-Quran, mula dulu dengan doa. Kan Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun mula dulu dengan doa apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Okey, mula dulu. Itu bukan doa penutup, doa mula pun sangat bagus sebab kita mohon pertolongan dengan Allah untuk membaca Al-Quran dan kurniaan Allah untuk baca Al-Quran. Jadi lepas tu kita baca, berjuanglah. Cuma kalau rasa kita dikuasai oleh marah, kita berhenti masa tu. Kita kata okey cukup. Kita rasa dikuasai sangat marah ni, kita berhenti. Lepas tu kalau saya sediakan air. Memang kadang rasa nak marah tu minum air. Air tu akan menyejukkan kita. Masya Allah. Kita berhenti, kita kata sambung besok. Esok kita mula balik. Jangan kita terus juga dalam keadaan dikuasai oleh marah. Tapi jangan berhenti terus. Itu bukan berhenti terus. Itu koma. Bukan noktah. Bukan kita kata mak tak nak ngaji, nak ngajar dah. Mengajarlah dengan ustaz. Tak nak dah. Kamu ni main-main dengan mak. Jangan noktah. Koma saja. Esok belajar lagi dengan kita. InsyaAllah. Okey, kita sambung lagi sikit tuan-puan sekalian berkenaan dengan tingkatan sabar. Encik, saya tak nampak jam sebenarnya. Okey. Tingkatan sabar. Yang pertama tadi, sabar. Mereka antara peringkat tingkatan yang paling rendah sabar, iaitu mereka yang menanggung sabar atas segala perintah
larangan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringkat yang kedua sabar, tingkatan yang kedua sabar. Faham ya? Peringkat ataupun tingkatan yang pertama sabar, tulis ya. Ini dalam kitab dalam kitab tasawuf, satu pengenalan asal oleh Dr. Syamsul Muhammad Nur. Yang pertama iaitu mereka yang menanggung sabar atas segala perintah, larangan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ujian yang datang ketika kita ngajar anak semua tu, kita kena sabar. Itu tingkatan yang paling basic. Tingkatan ataupun makam yang kedua sabar ialah mereka yang sudah terbiasa dengan ujian, perintah dan larangan dan meninggalkan sifat sabar itu kepada sifat redha. Mereka ini sentiasa melazimkan diri berzikir kepada Allah apabila menerima ujian. Masya Allah. Okey, mudah-mudahan kita berusaha untuk dapat makam yang kedua. Kan makam yang lebih tinggi daripada makam yang pertama sabar. Iaitu siapa? Iaitu mereka yang dah biasa dengan ujian, mereka dah laksanakan semua perintah Allah dan mereka yang dah biasa meninggalkan larangan Allah. Okey, kalau kita tanya kan, sabar tak nak buat perintah Allah? Lalu ada yang menjawab, saya rasa macam Ustazah tak perlulah kesabaran dah. Saya rasa dah biasa kot. Dah biasa tutup aurat, dah biasa kan solat, dah biasa puasa. Jadi tak adalah macam bila tutup aurat tu perlu kesabaran ke. Saya kata, saya akan sebenarnya menurut kitab ini, maksudnya dah naik makam yang kedua. Iaitu mereka yang dah terbiasa dengan mentaati semua perintah Allah, dah biasa dengan meninggalkan larangan Allah dan dia tidak perlu dah kesabaran dah dalam melakukannya. Masya Allah. Dan meninggalkan sifat sabar itu, dia dah pergi kepada sifat redha dah. Itu peringkat orang yang redha dah. Dia dah redha. Orang redha ini iaitu orang yang berlapang dada, orang yang tenang dan orang yang dah peringkat buat sesuatu tu tak rasa beban. Solat ke, puasa ke, tunai zakat ke, dia tak ada rasa beban. Dia tak berjuang lagi dengan perasaan sabar dalam menunaikan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah. Dia pun tak buat maksiat-maksiat besar. Ini makamnya lebih tinggi. Namun ada terikat. Dia kena terikat dengan apa? Mereka ini sentiasa melazimkan diri berzikir kepada Allah bila menerima ujian. Bila terima ujian, dia lebih banyak zikrullah. Bila ujian, zikrullah, ingat Allah, sebut Allah, puji Allah, tubuh badan juga dalam keadaan terkawal. Kan banyak-banyak berzikir kepada Allah, istighfar dan sebagainya. Masya Allah. Okey, makam yang ketiga. Lepas ni saya akan tutup dengan cerita. Saya tahu ada dua hutang cerita tu kan. Okey, kita akan cerita juga tuan-puan sekalian. Okey, yang ketiga, mereka yang sentiasa mengharapkan ujian dan kesusahan. Yang selalu, ini makam yang lebih tinggi tuan-puan sekalian. Dan wallahu alam, kita mampu tak nak sampai makam ni? Dan adakah kita nak sampai makam ni? Persoalannya bukan mampu ke tidak. Persoalannya kita nak ke sampai makam ni? Masya Allah, kalau orang soleh, orang beriman memang nak lah. Tapi kita ni wallahu alam, dengar dulu ya. Makam yang ketiga ni makam apa? Mereka yang sentiasa mengharapkan ujian dan kesusahan. Kerana ujian dan penderitaan itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menukarkan sifat sabar mereka itu kepada rindu kepada Allah dan syukur. Inilah makam para arifin. Arifin ni orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Mereka lah orang yang memilih susah daripada senang, memilih mati daripada hidup, memilih akhirat daripada dunia. Masya Allah. Ini makam yang lebih tinggi, iaitu golongan yang mengharapkan ujian. Bahkan dia mengharapkan ujian dan kesusahan. Ini makam yang lebih tinggi orang-orang yang sabar. Kerana ujian dan penderitaan itu, mereka merasakan dapat kasih sayang, dapat perhatian daripada Allah. Dan mereka menukarkan sifat sabar, sifat redha kepada sifat rindu kepada Allah. Dan mereka merasakan kerinduan itu boleh terbalas sedikit. Boleh terubat rasa rindu itu melalui ujian. Kerana dengan ujian itu mereka rasa pahitnya dunia. Dan mereka jadi tak berkehendakkan dunia. Tuan-puan sekalian, kenapa kita diuji dengan rasa pahit ujian? Supaya kita tidak terlalu mencintai dunia. Subhanallah. Kan kita tak suka benda-benda yang pahit. Jadi bila dunia ini memberikan kita rasa pahit, mengurangkanlah rasa cinta kepada dunia.
Subhanallah, inilah makam para arifin, iaitu orang yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, yang benar-benar cinta kerana Allah, jatuh cinta kepada Allah. Mereka lah orang yang memilih susah daripada senang, mati daripada hidup, dan akhirat daripada dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapakah golongan ini? Para sahabat Nabi, kan, para Nabiullah, para waliullah, kan, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang zuhud. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin kita berada di makam yang kedua dan istiqamahlah di makam yang kedua, iaitu golongan yang tak rasa berat dan beban dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan sekali kita diuji Allah, kita gantikan dengan ucapan syukur dan memuji Allah. Subhanallah. Macam kita contohnya diuji dengan suami, mampu tak kita nak ucap terima kasih ya bang, terima kasih banyak. Awak ni dah kenapa? Terima kasihlah sebab awak curang dengan saya. Contoh tu apa sekian. Tak mampu tu kalau suami curang, kalau isteri curang, nak sebut terima kasih. Takkan nak sebut terima kasih Ustazah. Hati perit. Masya Allah. Tapi bayangkan ya, bila kita diuji, kita sedih, kita perit. Tapi kita ucap syukur. Sebab itu yang kata makam yang kedua, mereka yang melazimkan berzikir kepada Allah, memuji Allah apabila menerima ujian. Bila terima ujian, masih lagi mampu untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mampu lagi nak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, mampu lagi nak memuji Allah, kan? Pasu dalam keadaan ujian, kita solat tu kan puji pada Allah. Awal-awal lagi dah puji dah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas tu baca Al-Fatihah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin, segala pujian bagi Allah. Masya Allah. Tapi cuma kita kena ubah bila dalam ujian betul-betul puji Allah. Maksudnya kalau kita fikir, kan dalam ujian masih lagi puji Allah yang memberi ujian. Itu hebatnya orang yang sabar ni, orang yang redha ni, makam yang kedua ni. Dia bukan terbiasa saja dengan perintah larangan Allah, tapi dia memuji dalam erti kata yang sebenar. Dia masih lagi mampu memuji Allah, bukan mengeji Allah. Jangan bila di ujian, ya Allah, ditimpa ujian, kenapa ya Allah, why, kenapa? Janganlah kita ni seolahnya lebih bijak, lebih hebat, lebih mengetahui daripada Allah. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itu adalah daripada kitab tasawuf pengenalan asas. Masya Allah, berkenaan dengan sabar, topik yang masih kita bincangkan. Dan saya kena tunaikan janjilah. Semalam kan saya kata saya nak bercerita. Saya nak bercerita tentang perkaitan ayat yang saya kongsikan. Lepas ni saya nak tulis ayat tu. Antara ayat yang kita boleh baca sebelum kita ajar anak kita Al-Quran, mohon pertolongan dengan Allah supaya selamat daripada bisikan syaitan. Supaya kita tidak dikuasai dan supaya anak kita pun tak dikuasai. Kan, kalau syaitan tak boleh nak bisik pada kita, dia ganggu anak kita. Dia cuit ke, dia bisik ke supaya anak tu rasa boring, tak nak ngaji, sampai nangis budak tu kadang-kadang kan. Ya, anak-anak saya pun ada macam tu. Kita bukan marah, bukan apa. Dia nangis, boleh tak Umi, tak nak dah. Kenapa? Nangis-nangis lagi. Tak nak dah baca, tak nak dah letih dah. Kata letih, kan baru baca 2 muka surat, kan baru baca 1 muka surat. Dia punya tak nak tu, kadang kita pujuk. Baca sikit lagi. Tak nak dah nangis-nangis. Tak nak dah. Kita kata tak nak, kenapa? Tak nak je. Macam tu kan. Kita mula-mula rasa macam boleh lemah lembut lagi. Lama-lama, budak ni kan, geramlah pula. Contoh kan. Jadi kadang tu dia tak ganggu kita, dia ganggu anak. Anak kita terlalu kecil kan. Jadi kita yang besar, yang tua ni lah mohon perlindungan daripada Allah. Jadi ayat ini tuan-puan sekalian adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mu'minun 97 hingga 98. Adalah satu doa untuk kita mohon perlindungan daripada syaitan, bahkan syaitan nak dekat pun tak boleh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah ni tuan-puan sekalian, surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. A'udzu bika, aku mohon perlindungan daripadamu,
min hamazati syayatin, daripada hasutan syaitan. Hamazat, hasutan, bisikan, rayuan, tipu daya syaitan. Hamazati syayatin. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, an yahdurun, daripada syaitan itu menghampiriku. Syaitan nak hampir pun tak boleh. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat imati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak cerita pengalaman saya masa sekolah dulu. Masa tu saya esko asrama, Sekolah Menengah Muhammadi Lil Banat, Kota Baru, Kelantan. Jadi duduk di Aspuri. Aspuri tu asrama puteri kan. Asrama puteri jadi Aspuri. Ada tak sahabat-sahabat di sini yang sama-sama dulu belajar dekat asrama dengan saya? Ada tak? Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Pegang Allah kuat-kuat. Ya, pegang Allah kuat-kuat. Pegang Allah kuat-kuat dengan, ada yang sebut kalau nak marah apa, pegang Allah kuat-kuat, maksudnya zikrullah. Zikir. Mohon doa dengan Allah. Okey. Biasa ya duduk di asrama ni, kalau di sekolah Ma'had tu dulu, sekolah Muhammadi Lil Banat tu dulu tapak hospital lama. Sebab tu kalau bangunan lama tu, bahagian tengah tu, sebab sekarang dah banyak perubahan, itu saya pergi dah hilang dah tak ada dah. Tapi kalau masa zaman saya belajar 18 tahun yang lepas, Masya Allah, sekolah Muhammadi Lil Banat ni dia memang unik, antik dan cantik. Sebab apa? Dia ada sekeliling macam hospital lama, bukan hospital sekarang. Macam hospital lama, dia ada bilik-bilik. Saya takut duduk asrama. Ya, ada yang takut. Masya Allah. Memang takut. MMP, Muhammadi Lil Banat. Dia ada bilik-bilik besar. Kan? Bukan bilik-bilik besar. Bilik jadi bilik darjah. Berpusing. Tengah ada taman besar. Ada pokok besar. Ada banyak meja-meja kerusi. Besar. Luas. Sebab apa? Lepas tu dia punya design, sebab dia bangunan lama, dia bangunan hospital lama. Dan pintu-pintu tingkap dia besi. Besi-besi macam hospital lama, besi-besi lama. Jadi dia antik dan dia sedikit mengerikan. Macam tu. Lepas tu asrama perempuan kan. Saya sendiri banyak mengalami gangguan mistik di asrama. Saya sendiri, pengalaman saya. Macam-macam gangguan mistik. Masya Allah, Allahu Akbar. Tengah malam, orang dah tidur. Kalau saya ceritakan ramai yang takut, tapi pagi-pagi kan. Benda tu wujud, memang dia nak ganggu kita kan. Dia nak kacau kita, nak menakutkan kita. Syaitan, jin, iblis, jin kafir yang namanya syaitan dan iblis. Cuma saya kaitan dengan ayat tu, bila berlaku histeria kan, selalu berlaku histeria. Berapa lama sekali berlaku histeria? Lepas tu, sebab itu pelajar asrama memang konsisten. Baca mak surat pagi petang, baca hizib, Masya Allah. Lepas tu, pendek cerita, ada seorang ni, bila dia kena rasuk, dia sangat pelik. Masa belajar di Ma'had, kan, di asrama ni, Allah bagi, janganlah takut pula anak-anak duduk asrama. Mungkin itu zaman-zaman dulu, 18 tahun yang lepas kan, masa tu kuat lagi gangguan. Sekarang mungkin dah kurang ataupun mungkin dah tak ada. Tapi pada pelajar asrama ni, histeria tu perkara yang bukan nak kata biasa, tapi berlaku lah. Zaman saya tu berlaku, agak kerap. Dan kawan-kawan yang kena rasuk, yang dah biasa kena rasuk, histeria bertopik-tempik, kita pegang, baca doa, lepas tu ustaz datang. Cuma yang ni memang saya jadi ingat sebab dia pelik. Dia macam kena rasukan ataupun badi yang disebut badi ular. Minta maaf ya saya cerita secara terbuka ni. Saya pun dah tak ingat dah siapa dan sebagainya. Badi ular. Bila dia kena rasuk, dia akan berlengkar-lengkar macam ular. Dia tak bertempik-tempik macam yang lain, tapi dia memang tak sedar. Ya Allah, saya rasa macam memang pelik. Lepas tu kan, kami ni esko asrama akan pergi dekat, masuk dalam bilik kan. Masuk dalam bilik. Masya Allah. Dia berleka-leka tu, dia boleh turun tangan dan kaki daripada, kan asrama duduk tingkat atas, boleh tangan dengan kepala tu turun dulu macam ular, menyusup. Dia pun duduk di bawah katil. Ular kan suka tempat sejuk, duduk berlengkar lama duduk bawah katil berlengkar. Lepas tu dia dalam keadaan tak sedar, dia buat pergerakan tu seperti ular. Saya rasa macam, ya Allah,
kesian, lepas tu kita pujuk, kita baca-baca. Kemudian Allah izinkan masa tu saya tahu pasal ayat ni, belajar. Mungkin adalah kan kita duduk, sebab kita escort asrama sebelum ustazah datang, warden datang, bila ada pelajar yang kena rasukan, kita usaha dulu. Lepas tu kan saya baca daripada jauh ayat ni. Saya baca daripada jauh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Saya baca jauh, maksudnya duduk jauh, saya baca jauh. Kemudian saya hembus. Saya hembus. Maksudnya orang sebelah saya pun tak dengar saya baca. Saya baca perlahan je sebab saya pun takut. Kita takut. Kita pun terkesima tengok. Kan kawan-kawan kita. Kita baca dia jauh je. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita pun hembus jauh. Tapi Masya Allah masa tu dia macam keluar daripada tempat dia bersembunyi tu. Dia pun tunjuk. Dia macam marah. Macam dia marah sangat. Saya pun. Dan memang dia tunjuk pada saya. Dia tunjuk macam dia marah. Subhanallah, saya kata, ya Allah, dia dengar ke? Masya Allah, masa tu kan saya rasa macam, saya rasa ya Allah, ayat ni memang power. Ayat ni memang kuat. Istilahnya power, mungkin tak tepat. Ayat ni adalah ayat yang mana syaitan pun tak boleh dekat. Kita mohon perlindungan daripada syaitan pun tak mendekat. Lepas tu datanglah ustaz kan, datang ustazah, warden, baca-baca, lepas tu dia sedar. Biasanya orang yang kena rasuk lepas sedar dia kepenatan, muka dia pun kita nampak lain. Kalau tak sebelum tu tenaga nak pegang menggelupur tu macam pelik tenaga, sampai 4 orang pegang pun kita tak boleh nak pegang dia. 4 orang, 5 orang pun. Padahalnya kalau ikutkan normal memang tak. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, kadang-kadang gangguan itu berlaku banyak faktor lah. Kan? Kelemahan diri kita sendiri, mungkin ada perkara maksiat yang kita lakukan, dan ada juga kerana bukan sebab-sebab diri sendiri, ada kerana tempat itu keras, ada gangguan jin iblis rumah dia marah, dan dia pilih mana-mana pelajar yang mana dia nak duduk, dia nak masuk dan sebagainya. Jadi itu semuanya ujian daripada Allah. Kemudian kisah yang kedua, masa saya belajar belajar di mana? Belajar di, selepas tu kan kita belajar masa tu di Kuza. Pun jadi esko, jadi MPP kan. Masa tu minggu orientasi. Minggu orientasi tiba-tiba masa kumpul dalam dewan yang besar, pelajar masuk pun ramai kan berkumpul. Ada yang seorang kena rasuk histeria. Lepas orang kena, ada pula yang kena. Sampai saya rasa 5, 6, 7 orang serentak histeria. Dewan kelangkabut ketakutan. Semua sebab dia bertempik dalam dewan, jadi bunyi gema bertempik tu. Saya rasa pelajar yang ada pengalaman, yang siapa ada kenangan dengan saya tu, dia masih ingat. Lepas tu apa yang kita buat, pelajar-pelajar yang kena rasuk ni, histeria ni, kita bawa keluar daripada dewan. Jadi dalam dewan tu dibacakan Al-Quran, dia minta bertenang supaya tak bertambah lagi. Dia macam berjangkit-jangkit tuan-puan sekalian. Suasana tu saya masih terbayang. Dah lah waktu malam kan. Lepas tu kita bawa pergi keluar. Duduk dekat luar, sana bertempik, sini bertempik, sana bertempik, sini bertempik. Lepas tu saya ni pun macam mana nak buat. Yang ni baca ayat kursi macam mana ni. Kelang kabut sebab malam program kan. Jadi ustazah pensyarah tu tak ada. Sementara nak tunggu datang orang yang boleh rawat. Mungkin ada pensyarah yang boleh rawat, boleh ruqyah. Masa tu saya duduk dekat salah seorang yang sedang menggelupur ni. Sebab orang perempuan lah kena pegang. Sebab apa? Aurat. Orang yang sedang histeria ni kan dia buka ni, dia menggelupur. Jadi ada yang pegang kaki. Ni ada yang baca ayat kursi. Saya pun baca ayat kursi. Tak jadi-jadi. Baca ni tak jadi-jadi. Saya kata, Masya Allah macam mana ni kan. Dah malu ni. Dia dah buka aurat ni kan dan sebagainya. Ada yang tutup supaya lelaki tak nampak. Kemudian saya terima satu helai kertas yang saya tak tahu siapa yang bagi. Ada yang macam cuit, dia kata Asma baca ni. Lepas tu saya pun buka kertas, saya pun tengok. Doa ni. Masya Allah, saya buka. Lepas tu kan, saya pun macam, saya pusing balik, saya kata, siapa yang bagi? Saya rasa memang ada orang bagi, tapi saya tak sempat tengok. Bila saya buka dan saya tak tahu siapa bagi, siapa yang tulis. Tetapi dalam kertas itu ayat ni lah. Lalu saya pun baca. Dekat telinga, mohon betul-betul dengan Allah. Mohon pertolongan dengan Allah. Baca seikhlas hati. Kan moga Allah beri kesembuhan. Bergantung penuh dengan Allah. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun.
Kemudian saya bisik ke telinga, Alhamdulillah. Terus sedar. Terus hilang, sedar. Masya Allah. Kemudian bila mereka tengok yang ni dah sedar, dah berhenti bertempit, dia orang pun panggil, Asma, sini pula, sini pula. Sama juga saya baca ayat ni, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanallah pun alhamdulillah dengan izin Allah yang tu pun sedar. Begitulah seterusnya. Tuan-puan sekalian, sebenarnya bukan saya yang hebat, saya bijak, tak. Mungkin ketika itu tahap kebergantungan kepada Allah tinggi. Sebab ceritanya lepas tu kan, bila berlaku lagi histeria, orang panggil saya baca ayat tu, tak jadi pula. Maksudnya saya sedar, saya diberi kefahaman, mungkin masa saya baca tu, tahap keimanan ataupun keyakinan saya kepada Allah sangat tinggi. Jadi sebab itu bukan senang nak kekalkan tahap keyakinan. Mungkin lepas peristiwa malam tu, lepas tu ada lagi yang kerasukan, saya pergi dan saya baca, tapi tetap tak sembuh. Ketika itu tuan-puan sekalian, mungkin saya dah diselaputi pelajar kan, student, bukan siapa-siapa pun. Dengan perasaan riak, takabur, ujub, dah rasa macam hebat. Kan kita pun lemah lagi nak menguasai perasaan-perasaan tu. Bila orang dah mula kata, Asma tu boleh berubah orang. Asma tu, hebat, dia baca sikit je, benda tu keluar. Subhanallah, masa tu kan bila kita tak faham lagi, lepas tu bila kita pergi jumpa ustaz kata, bukan mudah sebenarnya. Kalau kamu nak, ustaz tanya, kan perawat tanya, kalau kamu nak berubat, kamu boleh sebenarnya. Tapi kena belajar, kena ada amalan istiqamah, kena zikir sekian-sekian. Saya kata, ustaz tak nak. Saya memang tak mampu, saya tak nak, saya tak boleh, saya tak nak. Lepas benda tu saya tak adalah. Macam tu. Sebab masa pengalaman saya belajar di sekolah menengah dulu, saya ingat, kadang-kadang tu kita baca habis Yasin, kawan tu tak sedar lagi. Tapi datang seorang ustaz yang saleh, yang alim, dia baca Al-Fatihah je, keluar terus. Maksudnya memang syaitan dia takut kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Tapi ayat ni, kan saya kata saya ada 2 pengalaman. Jadi itulah pengalaman saya dengan ayat ni. Jadi tuan-puan sekalian, ini firman Allah. Kita jangan guna cara yang salah, dan insya-Allah tak cara yang salah lah, sebab memang dia jelas. Okey, sekarang saya akan tulis dan kita boleh snap, kita boleh jadi amalan. Ini adalah ayat mohon perlindungan daripada syaitan. Bahkan syaitan nak hampiri pun tak boleh. Dan bila kita baca ayat Al-Quran ini, kita terus niat untuk anak-anak sekali. Niat untuk suami juga. InsyaAllah semua dapat perlindungan. Sebab musuh utama kita jin dan syaitan. Okey, saya akan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi a'udzubika min Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin min hamazati syayatin
Okay, minta maaf, dia sambung terus. Min hamazati syayatin. Min hamazati syayatin. Min hamazati syayatin. Min hamazati syayatini. Ayat 97. Wa a'udzu bika rabbi. Wa a'udzu bika rabbi. An yahdurun. Ini ayat 98. 97. Lepas tu ayat 98. Surah Al-Mu'minun. Subhanallah, tuan-puan sekalian, maksudnya ialah Rabbi, wahai Tuhanku. A'udzu bika. Aku. A'udzu, mohon perlindungan. Mohon perlindungan. Bika, a'udzu, aku mohon perlindungan bika, denganmu. Min daripada. Hamazati, hamazat bisikan. Godaan. Ajakan. Gangguan. Tipu daya. Semualah umum ni. Hamazat daripada bisikan, godaan, ajakan, gangguan, tipu daya dan lain-lain. Syaitan. Wa a'udzu bika, dan aku mohon lindung denganmu. Rabbi, wahai Tuhanku. An yahdurun, ini daripada kehadiran. Daripada kehadiran. Daripada kehadiran. Kehadiran siapa? An yahdurun, kehadiran syaitan. Dan ataupun kalau dituliskan dalam terjemahan Al-Quran, dan aku mohon perlindungan, wahai Tuhanku, daripada syaitan mendekatiku. Masya Allah. Ayat ni yang pertama kita mohon daripada hamazat. Hamazat ni bisikan, godaan, ajakan, gangguan dan sebagainya. Wa a'udzu bika Rabbi, dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, an yahdurun, daripada syaitan itu mendekatiku. Daripada syaitan itu hadir. Nak dekat pun tidak boleh. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu musuh utama kita. Okey, siapa yang nak snap boleh snap. Boleh tulis dekat A4, tampal dulu dekat dinding rumah, tampal dulu dekat bilik kita, tampal dulu dekat tempat-tempat yang kita boleh tengok sampai kita hafal. Ayatnya tak susah tuan-puan sekalian. Kita hafal. Kita boleh jadikan itu satu doa ketika sujud dalam salat, masa sujud terakhir. Sebenarnya sujud ni afdal, untuk setiap kali sujud pun afdal doa. Bila sujud tu kita doa, kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Boleh kita doa. Kita minta anak-anak kita pun beramal supaya kita ni selamat. Allah sentiasa lindung daripada bisikan hasutan syaitan yang sentiasa memperindahkan perbuatan baik kita. Kan? Padahal kita buat salah ni, padahal kita buat dosa ni, tetapi diperindahkan dengan bisikan-bisikan tipu daya syaitan. Tak apalah, lepas ni boleh taubat.
tak apalah, muda lagi. Tak apalah, bukanlah dosa besar. Alah, bolehlah. Kadang-kadang kita dah buat sesuatu apa? Perkara yang membazir. Tapi diperindahkan perbuatan kita, tak nampak membazir. Tak jadi membazir. Jadi tuan-puan sekalian, tipu daya syaitan ni sangatlah licik. Sampai kita tak boleh kenal pasti. Dan kita tak boleh nak bezakan. Ini adalah hawa nafsu, ini adalah iman, ini adalah syaitan, ini adalah suara hati kita yang bersih. Susah-susah kita nak ni. Tetapi insya-Allah, dengan kita selalu beramal dengan doa ini, Allah pelihara kita. Dan kita terus tenang untuk melakukan sesuatu. Kerana kita tahu insya-Allah itu bukan suara bisikan syaitan. Itu bukan hasutan syaitan. Itu daripada akal fikiran kita yang baik. Itu daripada hati nurani kita. Kerana kita telah selalu meminta pertolongan daripada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Amalan tu dibaca tu dengan penghayatan, dengan permintaan tu dengan sepenuh hati. Bukannya baca tu dengan keadaan tak rasa meminta. Kan ada orang dia hafal, dia baca gitu je, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi bacaan saja. Jadi ada beza bacaan dengan permintaan. Bacaan dengan doa. Doa ini permintaan. Jadi bila minta tu mesti minta dengan keikhlasan. Minta sungguh-sungguh. Supaya kita ini tidak lagi kalah dengan bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan yang suruh kita marah, suruh kita ungkit, suruh kita pukul, suruh kita apa-apa, kan, cubit anak dan sebagainya. Itu contoh saja. Dan ia meluaslah dalam penjua bentuk ujian ni. Jadi alhamdulillah tuan-puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, mohon maaf salah silap dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat pengajaran. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah Riyadhus Salihin pagi besok. Dan petang ini kita ada petang ni petang ke 2:30. InsyaAllah, ya saya ingat dah tajuk dia ciri wanita syurga. Macam tu lah, ciri wanita syurga. Jadi jam 2:30 petang ini bersama dengan saya, dengan pihak penganjur, membawakan tajuk ciri wanita syurga. Macam tu lah, ciri wanita salihah. Jadi insyaAllah petang ini dan jumpa besok semula kuliah Riyadhus Salihin. Terima kasih. Terima kasih pada semua yang masih lagi kekal dalam 5,000 lebih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim.